Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun secara maya di waktu orang lain tengah makan, di waktu orang lain sedang menikmati juadah fizikal, tetapi kita alhamdulillah masih boleh lagi untuk berhimpun secara maya untuk mendengar sedikit makanan rohani yang akan saya sampaikan insya-Allah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan insya-Allah kita hari ini akan bermula dengan hadis ataupun dengan bab di dalam Kitabul Ilm, kitab ilmu. Di dalam Sahih Al-Bukhari kita masuk kepada bab yang baru pada hari ini, iaitu Babul Fahmi fil Ilm. Bab pada pemahaman di dalam ilmu. Seperti mana yang saya telah sebutkan dalam kuliah sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala apabila inginkan kebaikan kepada seorang hamba-Nya, dia akan memberikan kefahaman di dalam agama kepada seseorang, seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya kefaqihan, yakni kefahaman yang mendalam terhadap agama. Dan kita akan tengok di dalam hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di dalam hadis ini, di dalam bab ini akan berkaitan juga bab yang berkaitan dengan kefahaman di dalam agama, khususnya di dalam agama, di dalam ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. Yang bermaksud, kata Imam Al-Bukhari, telah bercerita kepada kami hadis ini Ali ibnu Abdillah. Kata Ali, telah bercerita kepada kami hadis ini Sufyan. Kata Sufyan, telah bercerita kepada aku, telah menyebutkan kepada aku hadis ini Ibnu Abi Najih daripada Mujahid. Mujahid ni adalah Mujahid Ibnu Jabr, yang merupakan salah seorang daripada tabi'i yang menguasai ilmu Al-Quran dan hadis. Kata Mujahid, aku telah mengiringi, aku telah bersahabat bersama dengan Ibnu Umar pergi ke Madinah. Falam asma'hu yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak mendengar sewaktu aku mengiringi, sewaktu aku menemani guruku yang bernama Abdullah bin Umar. Aku selama mana aku mengiringi dia pergi ke Madinah, aku tidak mendengar dia membaca hadis melainkan hanyalah satu hadis. Yang mana kata dia, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi didatangi. Nabi diberikan oleh seseorang dengan satu jummar. Jummar ni kalau orang kita panggil umbut. Umbut yang mana dia berada di dalam pokok tamar. Kita orang Melayu selalu makan umbut kelapa kan. Dia berada di dalam di pangkal dan di kawasan dalam yang lembut tu. Jadi Nabi SAW diberikan dengan benda tu.
diberikan dengan umbut pokok tamar. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, inna minasyajari syajaratan, sesungguhnya di kalangan pokok-pokok yang ada ni ada satu jenis pokok, mathaluha kamathalil muslim, yang mana perumpamaan pokok ni sama seperti perumpamaan orang Islam. Jadi bila Nabi sebut macam tu, kata Ibnu Umar, fa aradtu an aqul hiya an-nakhlah, aku ingin mengatakan pokok itu sebenarnya adalah pokok tamar. Fa idza ana asgharul qaum, tiba-tiba aku sedar dalam kalangan majlis Nabi itu akulah yang paling muda sekali, akulah yang paling kecil sekali. Kerana Ibnu Umar ni memang sahabat yang kecil, sahabat yang muda. Kerana beliau merupakan anak kepada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, fasakatu, dia kata, bila aku sedar diri yang aku ni paling muda, yang paling kecil di kalangan sahabat yang ada, maka aku diamlah. Walaupun aku rasa jawapannya tu aku tahu, kata Ibnu Umar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ia adalah pokok tamar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni sebenarnya saya dah baca dulu. Dalam kuliah kita sebelum PKP kita dah baca dah. Tetapi oleh kerana kuliah tu bukanlah kuliah online, kuliah tu mungkin ada di kalangan kita yang yang tak pernah dengar hadis ni, jadi tidak menjadi satu kesalahan lah bagi saya untuk saya huraikan semula hadis berkenaan. Dan mungkin orang-orang ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang pernah mengikuti hadis ni, syarah kepada hadis ni, boleh anggaplah ia sebagai satu ulang kaji. Mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan juga lupa. Ni kalau saya tanya mana yang pernah hadir dalam kelas ni, agak-agak boleh ingat lagi tak? Jangan lupa sudahlah. Saya anggap semuanya ingat belaka, kerana saya ada juga tengok di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir kuliah dulu, sewaktu kuliah kita buat kuliah fizikal, ada yang menulis dalam buku nota. Jadi insya-Allah akan ingat. Ada juga yang tak bawa buku nota langsung, kerana mungkin ingatan dia tu kuat macam ingatan Al-Imam Syafi'i, jadi dia ingat. Dia ingat dengan memori yang ada di kepala dia saja. Jadi mudah-mudahan kalau ingat, anggaplah ia sebagai satu ulangan. Kalau tak ingat, anggaplah ia sebagai satu pengajaran yang baru, dan insya-Allah hari ni tak lupa dah. Lepas pada hari ni tak lupa dah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni kata Mujahid, aku mengiringi Ibnu Umar pergi Madinah dan aku tak dengar dia baca hadis melainkan satu hadis. Kenapa? Ibnu Umar ni kedekut ke? Para ulama hadis zaman silam, mereka biasa menyebutkan bahawasanya golongan-golongan salafus salih, mereka ni kalau tidak ada keperluan, mereka tidak akan membacakan hadis kepada anak murid mereka. Kalau tak ada keperluan, mereka tak akan baca hadis. Kenapa mereka tak baca? Bukan kerana mereka nak menyembunyikan ilmu. Kerana kalau nak sembunyikan ilmu, ada keperluan ke, tak ada keperluan ke, mereka tidak akan bacakan. Sebaliknya mereka akan simpan dan mereka akan bawa hingga ke mati. Tetapi sahabat Nabi bukan begitu. Kerana sahabat Nabi ni dia tahu Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka yang menyembunyikan ilmu, terutamanya ilmu agama. Apabila orang memerlukan ilmu tu, dia sembunyikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, man alima ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar, atau kama qala, sesiapa kata Nabi SAW, sesiapa yang mengetahui sesuatu ilmu, kemudian dia menyembunyikan ilmu itu, Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan meletakkan di mulut orang yang tahu dan sembunyikan ilmu ni, dia akan letak kayu ataupun besi daripada api neraka di mulutnya. Seperti mana kita meletakkan besi di mulut kuda untuk kita memberhentikan dia apabila dia berlari. Tapi yang ni diletakkan daripada bahan api neraka. Kerana apa? Kerana dia berat mulut nak sebut tentang ilmu yang sepatutnya diketahui oleh orang dan diperlukan oleh orang, tapi dia sembunyikan. Ini azab. Tapi
golongan sahabat, walaupun mereka ini tahu tentang hadis ni, tetapi tetap juga hadis ini tidak dapat menafikan kebimbangan mereka. Apabila nak membaca hadis, mereka bimbang, mereka tersilap membaca hadis. Mereka bimbang, mereka terlupa ketika menukilkan sesebuah hadis. Mereka bimbang, mereka terlukil dalam keadaan terkurang lafaz. Mereka bimbang, mereka ternukil mungkin terlebih daripada apa yang Nabi sebut. Kerana sahabat Nabi SAW ini bukanlah golongan yang maksum. Mereka adalah manusia yang menjadi mulia kerana mereka beriman dan bertemu dengan Nabi SAW. Sebaliknya orang lain, mereka tak sempat berjumpa Nabi. Walaupun mereka ini dimuliakan di dalam agama, tetapi sekali-kali Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan mereka ini golongan yang maksum. Tidak menganggap mereka ni golongan yang tak pernah buat silap. Kalau kita baca hadis, di sana ada beberapa riwayat yang datang daripada sahabat, dikritik oleh ulama-ulama terkemudian kerana jelas mereka telah melakukan kesilapan. Cuma kesilapan yang dilakukan oleh sahabat ni sangat-sangat sedikit dan boleh dikira pun. Tak banyak langsung. Tak macam orang yang datang selepas daripada mereka. Kenapa kesilapan sahabat dalam riwayat hadis tak banyak? Kerana mereka ada satu metodologi. Metodologi mereka tidak riwayatkan mana-mana hadis, melainkan apabila ada keperluan. Ini yang dibuat oleh Ibnu Umar ketika mana dia berjalan nak balik ke Madinah dengan anak murid dia. Patutnya banyaklah hadis boleh sembang, tapi kata Mujahid, ada satu je yang dia baca kerana tidak ada keperluan. Dan benda ni bukan hanya Ibnu Umar saja buat. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis umpamanya, dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi umpamanya, ada nukilan-nukilan yang menunjukkan bahawasanya golongan salafus salih memang takut, terutamanya golongan sahabat, memang takut nak baca hadis, takut tersilap. Seperti mana yang disebutkan oleh seorang sirarus sahabah, anak murid kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan sahabat Nabi SAW yang hebat, yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syurga. Dengan syurga. Yang mana bila dijamin dengan syurga ni, sumbangan dia sudah pastilah banyak. Sumbangan dia memang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila banyak, sepatutnya banyaklah dia dengan Nabi. Banyaklah pengalaman dia dengan Nabi, banyak pengorbanan dia dengan Nabi, dan pastinya hadisnya banyak. Tetapi kata Sa'ib bin Yazid, aku berkawan, aku menemani Sa'ad bin Abi Waqqas selama setahun, fama sami'tu minhu illa hadisan wahida. Aku mengiringi ataupun aku berkawan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni selama setahun, tetapi aku tidak pernah mendengar daripada dia membacakan mana-mana hadis, melainkan hanyalah satu hadis semata-mata. Para ulama menyebutkan apa sebab yang Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak nak baca? Ya, kerana tidak ada keperluan, dan kerana pada masa itu kebanyakan sahabat-sahabat telah tahu dah hadis yang dibawa oleh sahabat yang lain. Jadi kalau tidak ada keperluan, maka tidak ada sebab untuk mereka membacakan hadis kepada golongan-golongan yang berada pada zaman itu. Bukan bermakna mereka nak menyembunyikan ilmu, tetapi kerana mereka ingin untuk berhati-hati di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini perkara yang kita kena tahu. Bagaimana berhati-hatinya golongan sahabat apabila membaca hadis. Tidak cukup hanya sekadar tu. Kalau kita tengok Ibnu Mas'ud umpamanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di dalam hayat dia, apabila dia disuruh untuk membacakan hadis kepada anak murid dia,
dia akan menggeletar sambil membaca. Dia akan menggeletar. Kenapa? Kerana bagi dia sesuatu yang salah ni, sesuatu bacaan hadis ni boleh terdedah kepada kesalahan, kepada kesilapan. Ya, yang mana kesalahan dan kesilapan tu bukan disengajakan, tetapi bila dah salah, bila dah baca hadis tak betul, maka dalam isu tu, dalam keadaan tu, kita akan lihat sukarnya untuk dibetulkan. Jadi Ibnu Mas'ud ni seorang yang kurus, tuan-tuan dan puan, dia kurus. Jadi bila dia kurus, anak murid dia bila baca, bila tengok dia membaca hadis, dia baca hadis dalam keadaan menggeletar. Jadi bila menggeletar tu, orang kurus baju pun still boleh nampak menggeletar, maka ini menunjukkan memang menggeletar dia tu bukan menggeletar yang biasa-biasa, memang dia takut sungguh. Walaupun dia memang rapat dengan Nabi SAW. Jadi sebab itu hadis Nabi ni mereka hati-hati kerana mereka dengar hadis yang Nabi SAW sebut, innal kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad fa innahu man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya pendustaan kepada aku tidak sama pendustaan ke atas nama orang lain. Nabi kata, dusta atas nama aku ni tak macam dusta atas nama orang lain. Sesiapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Jadi maksudnya, berdusta atas nama Nabi ni satu yang bahaya. Jadi sebab itu sahabat takut. Kita je kadang-kadang tak ada rasa takut. Kadang-kadang kita ni kurang sikit rasa takut bila baca hadis Nabi SAW. Bahkan kalau pasti hadis yang kita baca tu palsu pun, kadang-kadang kita masih lagi nak menegakkan benang yang basah. Masih lagi kita nak kata, alah hadis palsu pun yang penting hadis juga. Nampak? Kadang-kadang kita rasa, hadis palsu pun yang penting pengajaran je. Sebenarnya hadis yang palsu ni tak boleh baca dan disandarkan kepada Nabi SAW, melainkan untuk bagi tahu kepada masyarakat, ni hadis palsu, jangan ikut. Tapi ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak kisah pun. Ada di kalangan kita yang kadang-kadang tak takut pun. Dulu ada satu kes, seperti mana yang saya ceritakan dulu, ada satu kes orang ni dia meniaga lasanya. Dia kata, saya ni meniaga lasanya sunnah. Macam mana pula meniaga lasanya boleh jadi sunnah? Nabi tak pernah makan lasanya. Dia kata, Nabi kan suka makan daging. Jadi, lasanya saya sunnah lah. Ada orang yang kata aiskrim saya aiskrim sunnah. Kenapa aiskrim sunnah? Kerana Nabi suka makan benda manis dan Nabi suka makan benda sejuk. Jadi aiskrim saya manis ada, sejuk ada, maka aiskrim saya sunnah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan salah satu perkara yang bagi saya tak begitu berhati-hati dan tak begitu teliti dan tidak ada perasaan takut apabila menukilkan hadis daripada Nabi SAW yang kita kena contohi. Sebab tu saya usahalah. Saya usaha dalam orang kata apa, saya masuk bidang hadis ni pun saya pun jadi takut. Kerana sebelum masuk bidang hadis, saya pun lebih kurang sama jugalah. Baca hadis ni tak hati-hati. Bila masuk je bidang hadis, Allah Ta'ala takdirkan saya masuk bidang hadis, maka saya rasa takut dan saya rasa ia merupakan tanggungjawab saya untuk bagi tahu kepada semua bahawasanya ilmu hadis ini ada disiplinnya. Ilmu hadis ni ada perkara yang kita kena pegang, disiplin yang kita kena patuh. Tak boleh main hentam kromo saja. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagi staf-staf Telekom, insya-Allah kita sedang bangunkan satu apps, satu aplikasi dengan kerjasama Cik Mat yang merupakan yang dipertua Bakit dan AJK Bakit yang lain, bersama dengan UPSI kita bangunkan satu apps yang kita panggil apps tu sebagai Semak Hadis. Semakhadis.com. Yang mana Semak Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya buat dengan tim saya, dia didaftarkan, projek ni didaftarkan dengan UPSI sebagai geran penyelidikan. Kita nak bangunkan aplikasi percuma dan kita akan lancarkan apabila dah siap. Tapi sekarang ni boleh untuk download dan kita sedang orang kata apa, lajulah masukkan data di dalam apps itu. Hadis-hadis palsu yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka kita terjemahkan
dan kita nyatakan statusnya berdasarkan penilaian ulama dan kita letakkan di dalam apps itu. Nanti boleh tengok dekat laman web www.semakhadis.com ataupun boleh download daripada Google Play Store ataupun Apple. Semakhadis.com, yang mana ia merupakan usaha saya bersama dengan kawan-kawan yang lain untuk memartabatkan ilmu hadis, untuk menjadikan bacaan hadis palsu ni sebagai satu perkara yang mesti ditolak oleh semua orang Islam. Kerana apa, tuan-tuan dan perempuan? Kerana kita sayang dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang ayah kita, kita tak rela orang guna nama ayah kita secara bohong. Kalau kita sayang dengan isteri kita, kita pun tak rela orang guna nama isteri kita secara bohong. Apatah lagi kalau kita sayang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita juga tidak rela untuk menjadikan orang bebas menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dusta. Jadi kita kena hati-hati dalam masalah ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Umar, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa utiya bi jummar. Nabi ni duduk bersama dengan sahabat dia, tiba-tiba orang bagi dekat Nabi jummar. Orang bagi kat Nabi ni umbut. Kawasan dalam di atas, di pangkal. Sorry, bukan di pangkal, di hujung. Pangkal di bawah. Di hujung pokok tamar. Yang kawasan tu lembut boleh makan. Faqala. Kemudian Nabi terus kata, di antara pokok-pokok yang ada satu jenis pokok yang perumpamaannya seperti orang Muslim. Dalam hadis ni, Nabi SAW memberikan satu soalan teka-teki kepada sahabat. Nabi kata dalam banyak-banyak pokok yang ada satu pokok, dia macam orang Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan la yasqutu waraquha, yang mana dia ni daun tidak gugur. Daun dia tak gugur. Dan dia ni sama seperti orang Muslim. Sama seperti orang Muslim. Jadi bila Nabi bagi soalan, dalam riwayat yang disebut fahaddithuni ma hiya, tolong ceritakan kepada aku, tolong khabarkan kepada aku, apakah pokok tersebut yang dia punya sifat macam orang mukmin. So dalam hadis ni memberi gambaran kepada kita tentang metod pengajaran Nabi ni bukan semestinya satu hala setiap masa. Ada keadaan Nabi ajar sahabat dia direct. Nabi ajar sahabat dengar, sahabat tulis. Ada waktu sahabat datang, sahabat tanya, Nabi jawab. Ada waktu Nabi lukis di atas tanah. Ada waktu Nabi SAW sendiri memberi soalan kepada sahabat, supaya sahabat fikir. Dalam riwayat yang lain disebut, bila Nabi tanya je soalan ni, sahabat-sahabat yang lain tu semua pakat fikir. Semua fikiran mereka mengewang sebut pokok-pokok yang berada di padang pasir, yang mereka pernah tahu apakah pokok yang tak gugur daun dia, yang sifatnya seperti orang mukmin. So ada orang teka yang ni, ada orang teka yang ni, dan dalam ramai-ramai orang yang teka tu, Ibnu Umar dia dapat jawapan. Dia kata hiyan nakhlah, dia adalah pokok tamar. Aku tahu dia pokok tamar. Sebab apa? Sebab pokok tamar ni memang daun dia tak gugur. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan bahawasanya di sana ulama berbeza pendapat tentang apakah persamaan yang terdapat di dalam kitab di dalam pokok tamar ni, sifat pokok tamar ni yang ada pada orang mukmin. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya pokok tamar ni dia ada persamaan dengan orang mukmin, ialah apabila kita memotong pangkal dia ataupun kita potong dia punya kawasan atas, dia akan mati. Potong kepalanya, dia akan mati. Sama macam mukmin. Ada yang kata begitu. Ada yang kata dia sama dengan orang mukmin kerana dia tidak berbuah, melainkan mesti melalui proses pendebungaan, sama macam orang mukmin, sama macam manusia mukmin yang tidak akan mengandung, melainkan mesti kahwin dulu. Tetapi pandangan ini ataupun takwilan ini ataupun tafsiran ini tafsiran yang kurang tepat bagi saya. Kenapa kurang tepat? Kerana ia persamaan ni dia tak sama macam orang mukmin semata-mata, dia sama dengan manusia. Manusia lain pun tidak mampu untuk mengandung, melainkan mesti kahwin, sama ada dia mukmin ataupun tidak.
Manusia mana-mana pun kalau potong kepalanya, dia mati. Bukan hanya orang mukmin, tapi dalam hadis ni Nabi sebut, "Mathaluha kamathalil muslim." Perumpamaan pokok ni sama macam perumpamaan Muslim. Jadi di sana ada pandangan-pandangan yang berbeza. Sebahagian ulama mengatakan persamaan di antara pokok tamar dengan orang mukmin ialah pokok tamar ni daun dia tidak gugur. Daun pokok tamar tak gugur melainkan bila kita rentap ataupun kita potong, kita tebah, baru dia jatuh. Maka persamaannya dengan orang mukmin ialah orang mukmin ni sekali-kali dakwahnya tidak akan gugur. Orang mukmin pergi mana pun, dia nampak benda tak betul, dia akan tegur. Dia nampak benda tak kena, dia akan bagi tahu. Dia nampak benda yang baik, dia akan ajak orang lain untuk buat. Dia nampak orang miskin, dia akan sedekah. Dia nampak benda yang tak berapa bagus, dia akan doa. Maka orang-orang mukmin ni kebaikan dia tidak pernah gugur daripada jiwa dan perasaan dia dan tindakan dia. Sama seperti mana daun-daun yang berada di pokok tamar itu tidak gugur di pohonnya melainkan apabila direntap. Ada yang kata gitu. Ada yang kata persamaan tu dari sudut itulah. Dari sudut kebaikan orang mukmin ni tidak gugur. Ada juga yang kata persamaan di antara keduanya, di antara pokok tamar dengan orang mukmin ialah pokok tamar ni daripada pangkal sampai ke hujung, daripada batang sampai ke daun, daripada buah sampai ke umbut, semuanya memberi manfaat kepada manusia di dalam kehidupan mereka. Kalau batang boleh buat tiang, boleh buat kayu untuk tiang, kalau dia punya daun boleh buat penyapu, kalau dia punya buah boleh makan, dan kalau dia punya umbut pun boleh makan. Sama seperti orang mukmin, setiap daripada usaha orang mukmin ni memberikan manfaat kepada manusia lain. Kepala orang mukmin memikirkan tentang masalah umat dan memberikan penyelesaian. Idea orang mukmin bukan untuk diri dia semata-mata, tetapi untuk pembangunan umat. Tangan orang mukmin boleh digunakan kudratnya untuk membangunkan umat. Kaki orang mukmin boleh digunakan untuk membangunkan umat. Jadi semua anggota badan orang mukmin ni memberikan manfaat kepada manusia seluruhnya. Bahkan orang Islam ni dia beriman buat baik bukan hanya kepada Muslim, tetapi kepada bukan Muslim pun memberikan pahala. Buat baik bukan hanya kepada manusia, buat baik kepada haiwan juga memberikan pahala. Buat baik kepada haiwan, sama ada haiwan itu haiwan yang suci ataupun haiwan yang najis, juga memberikan pahala di dalam agama Islam ni. Jadi sebab itu persamaannya ialah setiap daripada juzuk anggota badan umat Islam ni memberikan pahala, memberikan manfaat kepada orang yang, kepada makhluk yang berada di sekelilingnya. Begitu juga ada sebahagian ulama yang mengatakan persamaan di antara pokok tamar dan juga pokok pokok tamar dan juga orang mukmin ialah pokok tamar ni dia punya hasil tidak terputus, sentiasa ada. Maksudnya sekali pokok tamar berbuah, buah dia tu tahan lama dan musim dia tu berterusan sampai bila-bila. Jadi sebab itu kalau kita pergi ke Madinah, kalau kita pergi ke Mekah, buah tamar sentiasa ada. Kerana buah tamar ni setelah dia ranum, dia akan menjadi tamar, dia kering dan dia akan tahan lama. Walaupun pokok tu tak berbuah, tetapi pada musim itu, tetapi buah dia tahan lama. Jadi sebab itu dawamu naf'iha. Pokok tamar ni dia punya manfaat berterusan tidak putus-putus. Sama seperti orang mukmin yang manfaat orang mukmin lakukan di dalam dunia ni tidak putus-putus. Umpamanya kita tengok Imam Bukhari tulis kitab sahih, hari ni kita baca, sedangkan Imam Bukhari meninggal pada tahun 256 Hijrah. Kita hari ni 1400. Beratus tahun dah, 1200 tahun dah. Buku ni ditulis yang mana kita masih lagi mendapat manfaat daripada apa yang Imam Bukhari buatkan.
maka manfaat yang telah disemai ataupun ditanam oleh Al-Imam Al-Bukhari membuahkan hasil walaupun setelah 1200 tahun buku yang dia tulis itu selesai ditulis. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ibn Hajar Al-Asqalani ketika membahaskan tentang takwilan-takwilan ini, dia mengatakan kesemua takwilan ini boleh diterima lah. Kesemua takwilan-takwilan ni boleh diterima. Sama ada kita kata semua anggota manusia Muslim boleh memberi manfaat sama macam tamar, ataupun kita katakan daunnya tidak gugur sama seperti kebaikan orang mukmin tidak gugur. Begitu juga mungkin persamaan dari sudut dawamu naf'iha, manfaat yang dibawa oleh pokok tamar ini setiap masa ada dan dia tidak putus-putus, sama macam orang mukmin juga. Kesemua takwilan ni betul kecuali yang mula-mula tadi. Yang saya kata persamaannya, sebahagian ulama kata kalau potong atasnya akan mati macam kalau mukmin dipotong kepalanya. Yang ni tak berkaitan dengan mukmin semata-mata, ia berkaitan dengan semua manusia. Ini kurang tepat. Ataupun dia tidak akan berbuah melainkan setelah didebungakan, macam orang manusia yang tidak mengandung melainkan setelah kahwin. Yang ni bukan hanya untuk orang Islam. Dia berkaitan dengan semua manusia. Semua manusia. Sedangkan Nabi dalam hadis ni sebut dia berkaitan dengan orang mukmin. Jadi bagi saya 3 takwilan yang disebutkan tadi, selain daripada yang dikatakan oleh Ibn Hajar sebagai jauh takwilan tu, kita tak terimalah. Takwilan tu agak sedikit tersasar bagi saya. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Ibnu Umar sebut ia adalah pokok tamar, dia sebut, dia kata aku yang paling muda sekali maka aku diam. Ini menunjukkan bahawasanya Ibnu Umar ni dia bersama dalam satu majlis bersama dengan orang-orang dewasa. Ini merupakan satu perkara yang bagi saya kita kena tengok balik. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada di kalangan asatizah kita yang kadang-kadang tak benarkan budak-budak untuk mengikuti kelas ataupun kuliah dengan alasan mereka buat bising. Bagi saya, kalau mampu untuk kita biarkan mereka berada di dalam majlis kita, biarkan budak-budak ni ada dalam majlis kita, bagi saya tidak ada salahnya. Kecuali kalau betul-betul dia mengganggu sampai suara ustaz pun tak dengar. Tapi kalau sekadar dia bising sikit-sikit, kita masih lagi boleh mendengar pengajaran dan pembelajaran yang akan disampaikan oleh ustaz berkenaan, bagi saya elok kita bawa. Kenapa elok kita bawa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bawa anak kita hadir majlis ilmu, dia daripada kecil telah terbiasa untuk mendengar kalam-kalam ilmu. Daripada kecil dia dah biasa untuk bersama dan berdamping dengan orang-orang yang mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada dia, maka dia akan rasa cepat untuk matang. Cepat untuk matang, yang mana benda ni sangat-sangat diperlukan untuk menjadikan budak ni bila dah besar, bila dah dewasa, menjadi golongan yang hebat. Mana-mana pun kita tengok, biasanya budak-budak yang matang cepat ni kerana dia berkawan dengan orang yang lebih dewasa ataupun dia dengar ilmu. Tak ada pula Nabi pergi halau dia, budak-budak duk jauh, ni untuk orang besar saja. Saya tak nafikan memang ada ilmu-ilmu yang dikhususkan untuk orang besar. Tetapi ada beberapa ilmu yang kita boleh masukkan sekali kat anak-anak, budak-budak, dan kita campurkan dengan orang dewasa. Kerana inilah tradisi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan hadisnya, dan di antaranya adalah hadis ni. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang sifat tawaduknya Ibnu Umar. Walaupun dia ni bersama dalam golongan yang tua-tua, dia tidak memandang rendah kepada orang tua-tua, tetapi walaupun jawapan dia betul, tetapi dia tetap ada perasaan malu dan segan untuk menonjolkan diri dia di hadapan orang tua. Sebab itu ada dulu kan satu nukilan daripada Abdullah bin Mubarak, kata silap saya, dia kata nuhina anil kalam inda akabirina. Kami yang muda-muda, yang kecil-kecil ni dilarang untuk
untuk bercakap bila ada orang yang lebih tua di kalangan kami. Kenapa? Kerana hormat. Bila ada orang yang lebih senior, bila ada orang yang lebih tua, kita dahulukan mereka. Kerana mungkin mereka lebih berpengalaman daripada kita. Jadi sifat tawaduk ni lah yang menjadikan kita ni orang yang tidak lupa diri. Sebab kadang-kadang ada juga yang jenis lupa diri ni, bahaya. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni memberitahu kepada kita satu faedah yang tidak kurang pentingnya, iaitu orang muda tidak semestinya pandangannya tak betul. Walaupun dalam hadis ni kita tengok daripada zahirnya majlis Nabi SAW itu bercampur di antara orang muda dan orang tua. Campur. Orang muda pun ada, orang tua pun ada. Tapi kebanyakan orang-orang yang lebih berumur daripada Ibnu Umar, mereka tidak mampu untuk jawab jawapan ataupun tidak mampu untuk berikan jawapan yang tepat daripada soalan Nabi SAW. Sebaliknya Ibnu Umar yang boleh jawab. Ibnu Umar yang boleh jawab. Kenapa Ibnu Umar boleh jawab? Kerana Allah memilih dia untuk memberi, Allah pilih dia untuk Allah berikan kepada dia kefahaman dalam masalah ni. Menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam pengajian agama ini, umur itu tidak semestinya menentukan kebenaran. Kita semua belajar umpamanya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah digelar sebagai Nasirus Sunnah. Digelar sebagai orang yang membela sunnah. Kenapa Imam Syafi'i digelar sebagai orang yang membela sunnah? Kerana Imam Syafi'i ini tulis satu kitab yang hebat dalam ilmu hadis, yang mana nama kitabnya itu ialah Ar-Risalah. Maka dia digelar sebagai Nasirus Sunnah kerana dia tulis kitab tu menjelaskan tentang kaedah ilmu hadis yang dipegang oleh ulama ahli sunnah yang menjadi hujah supaya orang menerima hadis-hadis yang sahih di sisi ahli sunnah. Sebelum tu dia belajar dengan Imam Malik bin Anas. Kita sebagai orang yang mengkaji ilmu sudah pastinya apabila membaca sebahagian daripada pendapat Imam Syafi'i apabila berbeza dengan Imam Malik bin Anas, ada ketika kita rasa Imam Syafi'i ini dalam mentafsirkan beberapa ayat-ayat hukum ataupun hadis-hadis hukum, takwilan dan tafsiran Imam Syafi'i ada kalanya lebih tepat daripada takwilan dan tafsiran yang dibawakan oleh gurunya sendiri, iaitu Imam Malik bin Anas. Dan kita tak pernah kata, walaupun Imam Malik lebih tua, walaupun Imam Malik lebih berumur, Imam Malik betul dalam semua perkara. Tidak. Kerana ada waktu, orang muda jawapannya lebih tepat, lebih kena dengan konteks, lebih sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Ini buktinya. Kerana ada sahabat yang lebih tua bagi jawapan, tapi jawapan tu tak betul. Ada orang tua-tua bagi jawapan kepada Nabi SAW, tapi jawapan tu tak tepat. Ibnu Umar kata, aku paling kecil, aku memberikan jawapan yang betul. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, umur ni tidak menentukan kebenaran. Kalau umur menentukan kebenaran, sudah pastinya ada orang yang lebih tua di Mekah ketika mana Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Nabi. Nabi diutuskan pada umur 40 tahun. Waktu tu ada je orang yang lebih tua pada Nabi. Tapi mereka kufur. Seperti Abu Lahab. Mereka kufur. Bapa saudara Nabi. Mereka kufur dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka lebih tua. Jadi, jangan ukur kebenaran itu hanya semata-mata dengan umur. Ada kalanya orang muda itu pandangannya lebih tepat daripada orang tua. Tetapi kita tidak nafikan kadang-kadang pengalaman orang tua itu menjadikan jawapannya lebih matang ataupun lebih sesuai. Tetapi ia tidak semestinya. Ada kalanya orang tua lebih tidak nampak perkara yang dilihat oleh orang muda. Jadi orang muda dan orang tua ni perlu untuk berkolaborasi. Perlu untuk collaborate supaya pandangan dalam agama, tafsiran dalam agama itu dapat disepadukan. Sebab itu dalam fatwa perleh umpamanya, kita ada gabungan di antara yang tua dan yang muda. Kenapa ada gabungan tu? Supaya yang tua dapat memberikan ilmu berdasarkan dicampur dengan pengalamannya. Yang muda akan dapat memberikan sedikit ilmu yang dia ada dan juga pendedahan
yang dia terima dalam dunia yang baru. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, benda ni sangat penting untuk kita fahami. Bawa anak-anak pergi majlis ilmu, jangan segan. Selagi mana dia tidak mengganggu, suruh dia duduk. Dia tak faham pun tak apa, at least dia duduk. At least dia duduk dan dia dengar dan dia terbiasa dengan majlis ilmu. Kadang-kadang kalau kita bawa, kalau kita tengoklah, kadang-kadang bila pergi contohnya konsert-konsert, anak-anak akan dilayan elok, duduk depan. Tapi bila pergi masjid nak dengar kuliah, dia marah-marah. Maka dia rasa dia lebih dihargai pergi majlis konsert berbanding majlis agama. Pergi majlis pengajian agama. Jadi sebab itu asatizah dalam isu ni kena ada sedikit kelonggaran supaya anak-anak muda ni, budak-budak ni terbiasa duduk di dalam majlis ilmu yang perbicaraannya ataupun yang dia punya perbincangannya lebih mendalam, lebih matang. Supaya bila dia dengar, dia akan ingat. Walaupun dia tak ingat waktu tu, tapi dia akan ingat bila dia dewasa nanti. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni juga membuktikan bahawasanya Ibnu Umar ni dia bukan hanya sekadar budak muda, tetapi dia diberikan kelebihan dalam bab ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat tangkap apakah jawapan. Kenapa dia dapat tangkap? Dia tengok bila Nabi didatangkan dengan umbut pokok tamar. Bila Nabi tanya soalan tu, dia kata ni mesti ada kaitan dengan umbut. Sebab tiba-tiba Nabi sebut soalan ni. Dah pastinya soalan tu mesti ada kaitan dengan benda yang datang. Ini merupakan satu kelebihan bagi seseorang yang Allah Ta'ala inginkan untuk berikan kepada dia. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, ada satu kisah, Nabi SAW cerita kepada sahabat dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi pilihan kepada seorang hamba sama ada nak hidup lagi ataupun nak mati. Maka dia memilih untuk mati, kata Nabi. Bila Nabi sebut je perkataan tu, Abu Bakar menangis terus. Maka orang tanya kepada Abu Bakar, siapa yang menangis? Dia kata orang tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Abu Bakar tahu? Abu Bakar kata memang Nabi cerita, memang nak sebut benda tu lah. Kira apa Nabi cerita kat kita, memang diri dia lah yang dia cerita tu. Allah beri pilihan kat dia. Bila dia pilih untuk bersama dengan Allah, untuk mati, menunjukkan waktu Nabi wafat tu sudah makin hampir. Ni kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada sebahagian orang yang mana telahan-telahan dia, bacaan-bacaan dia boleh nampak benda yang tersirat tu lebih daripada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, benda ni Allah Ta'ala tak bagi pada ramai orang, tetapi hanya kepada manusia yang berusaha dan manusia yang memerhatikan, Allah Ta'ala akan bagi pada dia. Sama macam kisah, satu kisah ketika mana Umar, di zaman Umar radhiyallahu anhu, zaman pemerintahan Umar ni, ada satu ketika Umar ni dia suka mesyuarat dengan sahabat-sahabat dia. Sebab tu Umar punya polisi, masa zaman dia memerintah, dia tak bagi sahabat-sahabat lain untuk sahabat-sahabat yang besar-besar, yang hebat-hebat ni untuk pindah daripada Madinah. Sebab Umar dia suka bila ada apa-apa isu dia akan mesyuarat. Bila ada apa-apa isu dia akan mesyuarat, dia akan panggil sahabat-sahabat yang bersama, yang pernah bersama, hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila masuk zaman pemerintahan Umar memang tak bagi, kecuali orang-orang yang memang perlu untuk keluar. Macam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, masa zaman pemerintahan Umar, orang Iraq sendiri tulis surat minta dihantar kepada mereka Abdullah bin Mas'ud. Jadi Umar pun bagilah. Tapi Umar kata, laqad athartukum bi ibn ummi abdin ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mendahulukan kepentingan kamu berbanding kepentingan aku. Kalau ikut kepentingan aku pun nak dia duduk kat Madinah, tapi sebab ada kepentingan dia duduk sana, aku hantar. Tapi nak ceritanya Umar punya polisi begitulah. Jadi bila mana, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana Umar dia memesyuarat, ada satu ketika Umar ni dia panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni tuan-tuan dan puan-puan, dia sahabat yang muda. Nabi SAW wafat dia sekitar 17 ke 18 tahun saja. Jadi dia budak muda. Jadi sebab itu bila Nabi SAW wafat saja, dia pernah sebut kepada satu orang daripada kalangan Ansar, dia kata apa? Dia kata, halum falnas'al ashaba Rasulullah SAW fa innahum yawma idzin kathir. Jom,
kita pergi jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang masih berumur dan mereka pada hari ini masih lagi ramai. Jadi sebelum mereka meninggal dunia, sebelum mereka wafat, kita kena ambil hadis daripada mereka ni. Sebab kita muda, kita bersama dengan Nabi tak lama. Jadi Ibnu Abbas ni pada masuk zaman masa zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar masukkan Ibnu Abbas ni bersama dalam satu majlis. Sama dalam satu majlis bersama dengan sahabat-sahabat yang lebih tua. Jadi bila mana Umar masukkan Ibnu Abbas bersama-sama dengan golongan-golongan yang tua di kalangan sahabat, golongan-golongan yang lebih berumur di kalangan sahabat ni ada yang rasa macam, kenapa Umar masukkan dia ni kat sini? Ya, kenapa dia masukkan Ibnu Abbas kat sini? Sedangkan kita ni ada anak yang umur lebih kurang macam Ibnu Abbas. Jadi dia nak kata, patutnya tak payahlah. Jadi kata gitu, patutnya tak payahlah. Sebab apa? Sebab kita ni ada anak macam tu. Kan? Ada anak macam tu. Jadi kita tak sesuai untuk budak ni duduk bersama dengan kita. Tak sesuai. Jadi bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tengok benda ni, bila dia tengok ada sahabat tak berapa setuju, jadi Umar radhiyallahu anhu dia buat satu test. Dia buat satu test dengan golongan sahabat ni. Dia nak test juga dengan pandangan Ibnu Abbas. Dia nak tengok, dia nak tunjuk kepada orang yang tak setuju kenapa dia masukkan Ibnu Abbas di dalam majlis tu. Jadi dia buat satu test. Dia pun tanya satu soalan. Okey, dia kata saya nak ingat balik hadis tu. Okey, dia kata kepada orang yang sahabat tu, dia kata, "Madza taquluna fi qaulillah idza jaa nasrullahi wal fath?" Kata Umar, ni waktu lain lah, waktu kali pertama dia masukkan Ibnu Abbas bersama dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua tu macam bantah. Jadi Umar masa tu bela lah. Umar kata dia ni ada ilmu. Satu hari yang lain Umar panggil juga Ibnu Abbas bersama dengan orang yang lebih berumur. Jadi Umar kata, ma taqulu fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Surah Fatah. Apakah kamu katakan pada tafsiran kalam Allah, telah datang kepada kamu, telah datang, wahai Muhammad, telah datang kepada kamu pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Faqala ba'duhum, sebahagian daripada sahabat kata, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarana wa fatha alaina. Sahabat yang lebih berumur, sahabat kata, kami diperintahkan supaya kami puji Allah dan kami istighfar kepada Allah bila Allah tolong kami dan berikan pembukaan Mekah pada kami. Maksudnya, mereka tak tafsir dengan tafsiran yang sangat-sangat literal. Kan dalam ayat tu kata, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang kepada kamu pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah, kamu akan dapat melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah itu secara berkumpulan besar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu dengan memuji pujian Tuhanmu dan hendaklah kamu beristighfar kerana Allah itu Maha menerima taubat. Jadi bila ada perkataan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kamu hendaklah memuji, bertasbih dan memuji Tuhanmu dan beristighfar. So yang tua-tua ni tengok, dia kata ayat ni suruh bila Tuhan bantu kita, bila Tuhan bukakan kota-kota kepada kita, kita kena istighfar, kemudian kita kena tasbih dengan memuji pujian kepada Tuhan. Itu sebahagian daripada golongan yang berumur. Sebahagian lagi dia diamlah. Tak tahu nak cakap apa. Faqala li. Kata Ibnu Abbas, tiba-tiba Umar tanya aku. Umar kata, akazalika taqulu ya Ibnu Abbas? Adakah begitu yang pandangan kamu juga wahai Ibnu Abbas? Adakah kamu nak sebut benda yang sama juga seperti itu?
Faqultu la. Kata Ibn Abbas, aku tak sebut begitu. Qala fama taqul? Umar kata, habis itu kamu nak sebut apa? Umar tanya, kalau itu bukan tafsirannya, kamu nak kata apa? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Ia merupakan, ayat ni merupakan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala tentang ajal Nabi yang makin hampir, yang Allah Taala bagi tahu kat Nabi. Qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dhalika alamatu ajalik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi maksudnya ayat ni nak bagi tahu dekat kita dan nak bagi tahu dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bila datang saja bantuan Allah, bila datang saja pembukaan, itu merupakan petanda tentang ajal Nabi. Sebab tu kamu wahai Muhammad kena banyak bertasbih memuji Tuhanmu dan kamu kena banyak beristighfar kerana kerana Allah Maha menerima taubat. Jadi bila nak dekat dengan ajal, istighfarlah. Jadi Ibnu Abbas tidak menafikan tafsiran golongan yang lebih tua. Cumanya golongan yang lebih tua ni dia pandang literal. Betul lah, itu betul. Tetapi dia pandang dengan pandangan yang lebih dalam. Iaitu ajal Nabi dekat nak sampai ni. Itu menunjukkan bahawasanya Ibnu Abbas punya pandangan dalam tafsiran ayat ni lebih dalam, lebih, orang kata apa, lebih sukar untuk dikenal pasti, melainkan bagi mereka-mereka yang betul tekun, yang betul-betul tekun melihat kepada ayat Al-Quran ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberikan sedikit manfaat kepada kita, memberikan sedikit bagi saya manfaat ilmu, kita panggil ulangan kepada apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi kalau ada yang baik, ia datang daripada Allah. Jika ada yang buruk, itu datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf kepada semua yang mengikuti kuliah pada tengah hari ini. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan hidup kita diberkati sentiasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.